Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan saya ruang untuk membahaskan kajian separuh penggal RMK 12 pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, pagi tadi saya ada menerima memorandum daripada Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia GAMIS yang datang berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, antaranya saya, Yang Berhormat Pasimah dan juga Yang Berhormat Al-Ustaz. Memorandum daripada mahasiswa GAMIS ini berkenaan dengan apa yang diperkatakan pada hari ini, iaitu tentang isu harga beras dan juga masalah atau krisis bekalan beras negara. Saya tidak mahu menyentuh panjang tentang isu beras ni, penyataan isu dan masalah. Saya lebih terus kepada cadangan berkenaan dengan krisis beras negara ini. Yang pertama sekali ialah cadangan supaya kerajaan memberikan subsidi beras bersasar kepada golongan B40 dan juga golongan M40. Saya melihat Petronas baru ini mencatat keuntungan bersih sebanyak 40 bilion bagi separuh pertama tahun 2023. Apa salahnya kalau subsidi ini dilaksanakan program subsidi beras yang kita anggarkan tak sampai 1 bilion kalau kita berikan subsidi beras kepada golongan bersasar B40 dan M40. Yang keduanya, cadangan saya berkenaan dengan beras ini ialah program khas beras putih tempatan PKBPT yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang disokong oleh pemain industri beras tempatan perlu membuat laporan secara holistik dan terbuka dapatan mereka terhadap pemantauan dan penguatkuasaan keseluruhan rantaian melalui kawal selia padi dan beras KPB dengan kolaborasi strategik bersama bahagian penguatkuasa KPDN dalam Ops Jamin di seluruh negara. Yang kedua, saya ingin menyentuh tentang cukai GST. Tuan Yang di-Pertua, dalam penegasan ke-10 KSP RMK 12, iaitu meningkatkan kemampuan fiskal, kerajaan menyatakan beberapa langkah akan diambil bagi memperluaskan asas cukai dan memperbagaikan sumber cukai. Kalau dahulu Pakatan Harapan menegaskan tidak akan melaksanakan serta mengembalikan cukai GST, sebagai contoh saya memetik tulisan Yang Berhormat Pandan pada 13 Februari 2018 di Facebook. Beliau menyatakan cukai GST adalah zalim dan terus menghantui rakyat setiap jam, saat, hari, minggu dan bulan tanpa ada satu saat terkecuali. Baru ni pada bulan Mac 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata kerajaan tidak akan kembali melaksanakan cukai GST. Tetapi pada bulan 9 bulan ini, Yang Berhormat Pandan pula berkata kerajaan terbuka untuk memperkenalkan semula GST sebagai salah satu strategi meluaskan hasil negara. Kemudian yang terbaru sekali, Perdana Menteri pula U-turn menyatakan GST adalah cukai yang paling cekap dan telus dan tidak menolak kemungkinan pelaksanaan cukai GST ini. Oleh itu, Padan Terap ingin bertanyakan kepada pihak kerajaan apakah sebenarnya pendirian kerajaan terhadap pelaksanaan cukai GST. Isu yang ketiga yang hendak saya bawa pada Dewan Yang Mulia ini ialah berkenaan dengan Felda. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan usul pembentangan KSP RMK 12 ada menyentuh tentang peneroka Felda. Peneroka Felda disebut akan terus mempunyai peluang untuk menjana pendapatan yang baik. Apa yang saya ingin bangkitkan ialah isu yang berlaku di tempat saya, iaitu di Felda Lumuk Berbau, yang mana berlaku projek tanam semula. Isu yang dibangkitkan oleh peneroka Felda ialah ketika proses pengeluaran kayu getah, pihak Felda mengeluarkan tender kepada kontraktor tempatan dan kontraktor yang berjaya ditawarkan kerja akan membayar penuh nilai harga kayu getah yang dikeluarkan dan diberikan kepada peneroka. Isunya ialah harga yang ditawarkan oleh pihak syarikat yang berjaya memenangi tender Felda ini sangat rendah berbanding harga pasaran semasa. Boleh dikatakan bezanya ialah separuh daripada harga semasa di pasaran yang boleh mencecah sehingga RM3,000 seekar.
Justru saya memohon kepada pihak Jabatan Perdana Menteri yang menjaga Felda supaya melihat secara serius isu agar hak para peneroka Felda ini terbela. Buat siasatan menyeluruh, benarkah wujudnya kartel getah daripada pemain industri yang dilihat memanipulasi harga kayu getah di pasaran dan menentukan harga melalui syarikat-syarikat yang terlibat memasuki tender pengeluaran kayu getah dan mereka mengaut keuntungan di atas penderitaan para peneroka. Persoalan yang dibangkitkan oleh para peneroka, kenapa syarikat yang menawarkan harga tertinggi dan menang tawaran tender tetapi harga tersebut lebih rendah separuh daripada harga semasa di pasaran? Saya mencadangkan pihak Felda memberikan keutamaan kepada pihak pengilang kayu untuk tender pengeluaran kayu getah, bukan kepada pemain industri atau syarikat yang tidak ada kilang pun. Bila mereka tidak ada kilang, kayu yang mereka keluarkan akan dijual kepada pihak yang ada kilang dan mereka mengaut keuntungan di atas jualan itu sebagai orang tengah. Yang terakhir ialah berkenaan dengan komoditi getah. Tuan Yang di-Pertua, hari ini kita melihat industri getah semakin malak. Berdasarkan data pada tahun 2022, Malaysia mencatatkan pengeluaran 377,000 tan metrik, menurun 47.8%. Oleh itu, Tuan Yang Pertua, saya mencadangkan agar pihak kerajaan perlu berani dan aktif membuat satu kajian besar membabitkan pakar dalam komoditi getah, agensi yang terbabit serta pihak industri yang terlibat dalam getah bagi merangka dan merancang satu pembangunan besar dalam sektor getah. Perlu dikaji dan dihasilkan plan jangka masa panjang untuk sektor getah. Berkaitan dengan komoditi getah, saya ingin menyentuh tentang projek Kedah Rubber City. Projek Kedah Rubber City yang merupakan projek kerajaan Malaysia yang telah bermula tahun 2012 dan telah diluluskan oleh Majlis Ekonomi Negara pada tahun 2014. Sehingga hari ini saya melihat tidak ada mana-mana pemimpin kerajaan menyebut tentang Kedah Rubber City yang merupakan game changer ataupun sebagai satu impak ekonomi dan melonjakkan industri getah negara. Sehubungan itu, saya meminta kepada pihak kerajaan supaya memberikan sentuhan istimewa kepada Kedah Rubber City ataupun bandaraya getah yang merupakan projek kerajaan Malaysia yang telah diluluskan peruntukan untuk pembinaan infrastruktur 417 juta dan supaya kerajaan membuatkan satu usaha besar untuk menarik lebih ramai pelabur-pelabur untuk melabur dalam Kedah Rubber City. Dan yang terakhir, Tuan Yang-Pertua, sikit lagi, iaitu berkenaan dengan di tempat saya ada satu jambatan yang telah dibuat permohonan untuk pembaikan pada tahun 2017, tapi baru ini jambatan ataupun titi tersebut telah runtuh, iaitu di titi Padang Setul, Padang Terak yang telah runtuh. Permohonan yang dibuat oleh pejabat daerah kepada pihak negeri dan pihak negeri telah mengangkat permohonan ke peringkat kerajaan ICU dan juga kepada Kementerian KKW ke 2 juta permohonan ini, dan saya harap pihak kerajaan supaya memberikan kelulusan kepada pembinaan baru jambatan Padang Setui di Padang Terak. Diminta kepada perhatian pihak kerajaan terhadap jambatan yang telah runtuh yang menghubungkan kampung Padang Setui dan juga kampung Musa di Padang Terak. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Assalamualaikum.